Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab perukunan ke surat 5 baris sebelah daripada bawah. Wa qala asy-syaikh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata faslun, ini satu fasal pada menyatakan hukum air. Jadi kita sudah selesai bahagian tauhid. Sekarang masuklah pula bahagian fiqh sampailah ke akhir kitab insya-Allah taala. Maka dia kata faslun, ini satu fasal. Fasal ni makna pemisah antara perbahasan sebelumnya dan perbahasan akan datanglah. Kalau dalam bahasa Arab faslun ni kelah. Kelah tu maksudnya pemisah antara sebelah dengan sini. Dia panggil kelah. Satu fasal pada menyatakan hukum air. Jadi sebelum kita bahas berkaitan dengan sembahyang, dia terlebih dahulu bahas berkaitan dengan taharah ataupun dia panggil sebagai bersuci. Jadi bersuci ni amat penting supaya ibadat yang bakal dilakukan itu sah, sama ada sembahyang ke ataupun puasa. Puasa tak ada lah. Puasa tak ada kaitan dengan taharah. Haji ataupun umrah. Maka kita perlu tahu terlebih dahulu perkara yang berkaitan dengan taharah ataupun bersuci. Maka bab bersuci ni ada beberapa bahagian. Ada bahagian bahaskan bab air saja, ada bahas bab najis saja, ada bahas bab sapu khuf, ada bahas bab wudu, ada bahas bab mandi, kemudian bekas-bekas berjana dan sebagainya. Itu akan datang satu persatu. Jadi yang pertamanya ialah berkaitan air. Ketahui olehmu hai talib. Talib ni pelajarlah, bahawasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah, ataupun kita kata mandi junub. Mandi janabah dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan. Noktah. Pertama dia kata suruh tahu, ketahui olehmu. Bila kata ketahui olehmu ni makna suruh segera tahu. Suruh segera tahu dan amal lah. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan ibadat harian. Air ni kalau kita tak tahu, maka ibadat kita dari sudut wudu tidak sah, dari sudut mandi tak sah, menghilangkan najis pun tidak sah. Maka dia sebut kata tidak sah ambil air sembahyang, itu wudu. Dan juga mandi junub, sama ada junub sebab haid ke, nifas ke, beranak ke, setubuh ke, ataupun menghilangkan najis, sama ada najis tu mukhaffafah, mutawassitah,
mughallazah, semua tu tak sah melainkan dengan air mutlak. Tu. Mana air ni ada beberapa bahagian. Salah satunya air mutlak. Kemudian kenapa kita panggil air mutlak tu? Sebab air itu suci dan menyucikan. Air mutlak ni bukan maknanya kita sebut saya nak beli air mutlak satu, tak ada. Air mutlak ni makna semata-mata air. Itu lah. Macam kita kata semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak bukannya niat begini, usalli sunnatal mutlaqi, bukan. Semayang sunat mutlak ni usalli sunatan, selesai. Tu jelah. Dengan makna sunat semata-mata. Tak ada qaid duha ke, tahajud ke, rawatib ke, tak ada. Tu dia panggil semata-mata, dia panggil mutlak. Air pun ada banyak. Salah satunya air mutlak, iaitu bila orang sebut ini air. Macam contoh air mineral ni. Bolehlah kita buang mineral tu kita panggil air? Boleh tak? Faham tak? Faham? Air mineral, kalau kita kata air saja pun kita faham ni air. Air apa? Air semata-mata air. Tapi kalau kita nak tuju kepada air Milo, kita tak akan faham air Milo, melainkan sebut air Milo. Saya nak beli air, berapa ringgit air tu? RM3. Mahal. Air Milo, baru faham. Kita tak akan faham air Milo tu dengan air, tak faham. Sebab air itu umum. Tu. Tapi air mineral ke, atau air di timba ke, air di perigi ke, kita panggil air juga. Panggil air pun faham dah. Cuma kita qaid perigi, timba tu sebab dia ada situ. Air botol sebab dia dalam botol. Air timba sebab dalam timba. Air kolah sebab dalam kolah. Tapi kalau kita pindah air timba tu ke dalam botol, dia jadi air botol. Benda sama. Kalau pindah air botol ke perigi, dia panggil air perigi. Tapi kalau kita pindah air Milo dalam timba ke dalam botol, dia panggil air Milo. Air Milo kita pindah ke perigi, dia panggil air Milo. Jadi air Milo tu, gilah mana-mana pun dia kena qaid Milo, baru faham air Milo. Dia tak faham dengan air sahaja. Jadi wuduk, mandi, basuh najis, semua ni kena air mutlak. Tidak boleh air musta'mal, air yang digunakan. Tidak boleh air mutaghayyir, air yang berubah. Contoh air urin, air mawar, air Milo, air tepeng, air kopi, tak boleh lah. Tu air mutaghayyir, air yang sudah berubah sifat dia. Ataupun air najis, tak boleh, seperti kencing, itu air najis. Ataupun air mutanajis, air yang terkena najis, seperti mana air mineral kita letak air kencing, jadilah air itu air mutanajis. Jadi air itu tidak boleh buat wuduk, tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat basuh berak kencing. Tu dia kena guna air mutlak. Air mutlak sahaja. Maka air itu, air mutlak, terbahagi kepada 4 bahagi. 4 bahagi pula. Bukan. Maka air itu, air saja, air itu terbahagi kepada 4 bahagi. 4 bahagi pula jenis air. Pertama, air mutlak, tadi lah. Air mutlak yang ni air yang suci, lagi menyucikan. Kenapa ada 2? Suci, menyucikan. Suci maksudnya air itu kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh jeruh kat kita, dia tak jadi najis lah. Tu maksud suci. Menyucikan dengan makna mengangkatkan hadas, menghilangkan najis. Tu menyucikan. Fungsi air itu bukan setakat dia suci, bahkan dia boleh mengangkat hadas orang lain. Dia boleh menghilangkan najis. Jadi dalam agama kita dia panggil ada suci. Suci mesti bersih, bersih tak mesti suci. Kita kena air kecing kucing. Lepas tu dah seminggu kita tak basuh dan tak buat apa, dia kering sampai tak nampak apa, kita pun bersih lah kita kata. Tapi hakikat dia tidak suci lagi, sebab dia tidak kena air. Dah hilang dah bau rasa warna, tapi tetap dia panggil najis. Tapi najis tu hukmi, tempat tu hukum najis, walaupun tak ada bau rasa warna, sebab kita tak pernah jiruh lagi. Tu maka mesti kena jiruh lah. Tu akan datanglah bab basuh najis. Kemudian keduanya air makruh. Air makruh
Jadi apa air makruh ni? Bahasa lainnya air musyammas. Air musyammas ni di Malaysia tak ada. Air musyammas ni dia ada syarat dia. Pertamanya air itu dijemur di matahari. Kemudian berjana ataupun bekas air itu daripada benda yang macam besi ke, benda yang boleh ketuk lah, benda yang boleh dibentuk, besi dan sebagainya. Lepas tu suhu di negeri tersebut pula ialah suhu yang panas, 38, 40, 40 lebih. Hak tu Malaysia tak ada. Malaysia kategori cuaca yang sederhana, bukan negara yang panas dan bukan negara yang terlalu sejuk. Jadi air musyammas tidak akan pernah ada di Malaysia. Panas lagu mana pun dia tak panggil air musyammas. Cuma kalau air panas kita nak berwuduk, sunat tunggu sejuk lah. Contoh air paip mula-mula terbuka tu panas, jangan segera ambil, bagi sejuk dululah, lepas tu baru kita basuh, baru kita wuduk dan mandi wajib. Jadi air panas yang kat Malaysia ni tak akan pernah jadi musyammas. Tu air makruh. Jadi air musyammas ni hukum dia makruh pakai. Sebab dia boleh ada penyakit. Kalau confirm kena penyakit itu haram. Yang kata makruh ni dia kata boleh kena penyakit, bukan pasti. Tapi kalau memang dah sahkan pasti kena, kalau dia mandi dengan air musyammas, maka haram pakai. Gitu. Ketiganya air musta'mal. Musta'mal ni bahasa Arab. Ista'mala yasta'milu isti'malan wa huwa musta'milun wa dhaka musta'malun. Isti'mal tu mana penggunaan tu. Musta'mil orang yang gunakan. Musta'mal air yang digunakan. Air yang digunakan untuk apa? Untuk dua tadi. Angkat hadas, hilang najis. Contoh air musta'mal pada hadas, angkat hadas, iaitu kita mandi, contohnya mandi junub, hadas so. Kita mandi, kita tadah timba. Jadi air itu masuklah dalam timba tu. Jadi air yang masuk dalam timba lepas kena basuhan pertama kita daripada mandi junub ataupun wuduk tu dia panggil air musta'mal. Jadi air musta'mal yang kita tadah tadi tak boleh lagi kita ambil wuduk lain. Tak boleh lagi kita guna untuk basuh najis. Tak boleh lagi kita guna untuk mandi wajib. Air musta'mal pula yang dari sudut mengangkatkan hadas ini pada anggota ataupun pada basuhan anggota yang pertama sahaja. Contoh kalau wuduk, basuhan pertama wuduk itu sahaja musta'mal. Basuhan sunat kedua dan ketiga tak jadi musta'mal. Basuhan wuduk pada tangan itu sahaja, kali pertama musta'mal, kali kedua, kali ketiga basuhan sunat tidak musta'mal. Itu atas pandangan mu'tamad. Kiahlah kepada badan lain, anggota lain. Begitu juga mandi, basuhan pertama kali yang kena badan, seluruh badan tu, itu sahaja musta'mal. Yang kali kedua, kali ketiga tidak menjadi musta'mal. Jadi pembahagian air musta'mal ni banyaklah. Lagi tak Wisyahul Afrah, dia terang panjang lebar. Jadi air musta'mal kesimpulannya tak boleh guna buat wuduk ataupun mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Keempatnya air mutanajis. Air mutanajis, bukannya mutanajis. Cara baca tu. Cara bacanya mutanajis, bukannya mutanajis. Sebab dia tanajjasa ya tanajjasu tanajjusan wa huwa mutanajisun wa dzaka mutanajjasun. Mutanajis. Mutanajis ni terjemah Melayunya terkena najis. Tu je. Pakaian yang kena air kecing, dia panggil pakaian tu mutanajis. Bukan pakaian tu najis. Najis tu kecing tu, yang kena kepada baju, baju tu mutanajis, air yang terkena najis. Jadi air mutanajis makna asal dia suci, tiba-tiba masuk najis sehingga berubah rasa, bau dan warna bagi dua kulah. Ataupun tak berubah bau, rasa dan warna, tapi dia kurang dua kulah. Itu mutanajis, air yang terkena najis. Jadi air yang terkena najis tidak boleh untuk jadikan mandi hadas, tidak boleh untuk jadikan wuduk, dan tidak boleh untuk menghilangkan najis lain kerana dia sendiri dah mutanajis. Tu. Jadi empatlah jenis air tu. Bagi kata musannif ni 4 jenis air. Kalau ada satu lagi, iaitu dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah. Air berubah ni maksudnya
Air itu suci tapi tak menyucikan. Mutaghayyir. Contoh air Milo. Air Milo suci tapi dia tidak menyucikan. Kita boleh minum tapi tak boleh buat wuduk, tak boleh basuh mandi, tidak boleh basuh najis. Tu. Air Milo, air oren, air teh, semua tak boleh. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka air mutlak itu iaitu air mutlak tu 7 bagai pula. 7 jenis pula air mutlak tu. Pertama, air hujan. Tadi hujan. Kalau kita tadah boleh ambil wuduk, boleh. Panggil air daripada langit. Tu. Jadi kalau kita tadah, contohnya nak jimat, kita tadah besen. Lepas tu hujan lebat betul sampai penuh besen. Lepas tu kita boleh buat mandi, boleh. Boleh buat wuduk, boleh buat mandi, boleh buat basuh najis, boleh. Tu. Keduanya, air embun. Air embun, ni biasa pagi-pagi lah. Ketiganya, air beku. Air beku ni air salji. Salji turun. Kat Malaysia tak ada lah. Roliknya tak ada salji lah. Salji kalau turun, lepas tu cair jadi air. Macam ais tu lah. Ais tu kalau kita bawa keluar ke suhu biasa, suhu normal, maka dia cair. Maka air tu boleh buat air semaya, boleh buat mandi junub, boleh buat basuh najis. Tu Itu juga air aircon tu. Dia pusing-pusing sampai nitik air. Kita pun tak ada. Boleh buat. Boleh buat basuh najis, boleh buat wuduk dan juga mandi wajib. Dia panggil kesan daripada sejuk itu sehingga menghasilkan cecair, maka cecair itu boleh menjadikan alat suci. Kemudian keempat, air laut. Air laut tu dah tepi pantai tu. Tu air laut. Jadi air laut tu lebih daripada 2 kulah, bahkan lebih daripada 1000 kulah. Tak tahu berapa juta kulah dalam air laut tu. Jadi air laut tidak akan pernah jadi najis keseluruhannya. Nampak macam mustahil adat lah. Tak kata mustahil akal, mustahil adat. Mustahil adat lah dia tu, mustahil adat lah dia tu najis belaka dah. Tapi air laut ni boleh jadi najis bila najis tu hanya jatuh di tempat tu saja. Contohnya, seorang pergi pantai, dia kencing di pantai. Jadi kawasan dia kencing tu kuning. Jadi kawasan yang kuning itu sahaja najis, hak lain tak najis. Contoh kawan tu, budak tu kencing kat sana. Kuning kat sana lah. Jadi sini boleh pakai sebab sini tak kena air kencing. Yang berubah sana, yang sana saja yang najis. Yang tak berubah, yang tak mari di sini tak najis. Kecuali kalau kencing tu mari, yang kuning tu mari kat kita pun ambil. Jadi najis lah. Tu soh jadi najis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, air laut. Kelimanya air sungai. Air sungai lah pula. Air yang berada di sungai dia panggil air sungai. Air yang berada di laut dia panggil air laut. Jadi air sungai boleh buat untuk wuduk, boleh. Bahkan dalam kitab sebut, kalau kita contohnya, contoh kita ambil wuduk kat sungai, kita ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kaki lah, sapu kepala. Batu time basuh kaki tu kita tak usaha basuh pun, kita jalan. Kita jalan dalam sungai, niat kosak basuh kaki, sah dah. Kita tak lah gitu-gitu, kita jalan-jalan sambil naik ke tebing tu. Jadi kita kosak sambil jalan tu, sambil basuh kaki, sah dah. Tu. Kalau contoh dari sudut meniga dia makna 3 kali basuhan. Jadi 3 kali basuhan, kalau contoh air kolah ke, air sungai ke, cukup kita jalankan tangan kita pun sudah memadai. 1, 2, 3. 3. Cuma tak dapat sunat ad-dalku, sunat gosok. Tu tak dapat lah. Kalau kita lalu gitu ya. Nak kata boleh lah 3 tu. Cuma sunat lain iaitu gosok. Kena usaha gosok lah pula. Tu sunat lain. Tu air sungai. Kemudian keenamnya, air sumur. Air sumur. Ketujuh, air telaga. Semua tu dah. Semua tu jenis-jenis air, sama ada air di bumi ataupun di langit, semua tu air mutlak.
Air mineral, sama. Air apa lagi? Apa-apa air lah. Air yang dipanggil suci menyucikan, dia panggil air mutlak. Sekali dia akan teranglah berkaitan dengan air mustakmalnya, batu air, ni jenis-jenis air mutlak. Dari sudut basuh najisnya dan sebagainya. Demikian lagi air peluh. Air peluh ni air wap. Water vapor kalau bahasa Arab, bahasa Arab kalau bahasa Inggeris. Water vapor. Contoh kalau kita masak, ada asap. Jadi kita pun letak ada cermin satu kat atas tu. Jadi asap tu lekat kat cermin, lama-lama jadi air. Air pun menitis. Air itulah air wap. Air wap dalam kitab sebut air peluh. Bukan suruh ambil peluh hitam. Air peluh tu air wap. Tu. Sebab dia asal daripada asap tu, sehingga bila melekat ke dinding ke ataupun di cermin tu, sehingga menyebabkan terhasilnya air tu boleh buat basuh najis, boleh buat wudu, boleh buat mandi. Nak kata tu ya, pakai tak pakai tu lain cerita. Air peluh tu yang diambil daripada air yang suci menyucikan. Air yang suci menyucikan. Sebab kita terhasilnya wap, terhasilnya asap daripada air mutlak. Kita rebus air. Air tu air apa? Air mutlak. Air pahit tu air mutlak lah. Jadi bila kita rebus air, lama-lama naik asap sampai naik ke dinding itu menghasilkan air wap. Maka air wap tu pun suci menyucikan, sebab kita sedang masak ataupun rebus air yang suci menyucikan juga. Jadi air tu jadi wap tu boleh jadi air wudu ataupun mandi ataupun basuh najis. Cuma ada khilaf ulama lah, dia tu dipanggil air mutlak ataupun tidak. Tu khilaf dalam kitab Bughiyatul Tullaq tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullah, ia air peluh tadi mutlak juga hukumnya, hukum air peluh. Jadi hukum dia tu sama macam air mutlak. Dari sudut boleh dia minum, boleh dia buat basuh najis, boleh dia berwudu, boleh dia mandi. Dengan air wak tadi, kalau air wak tu mencukupi lah. Ni kalau tak mencukupi tak jadi. Tu. Kemudian maka terkadang betul lah. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya rasa air, atau baunya bau air, atau warnanya warna air, dengan salah satu daripada tiga sebab. Jadi dia kata kadang-kadang air mutlak tu berubah warna, kadang-kadang air mutlak tu berubah rasa, kadang-kadang air mutlak tu berubah bau, dengan tiga sebab akan datang. Jadi contohnya kalau kita letaklah air kolah kita tu warna kuning, lama sangat di dalam tu, kita pergi haji contoh 2 bulan tak pakai lama, sampai kuning air tu, balik kuning lah. Jadi bila kuning air tu boleh pakai tak? Boleh. Tu Bahawa sebab dia kesan daripada kolah tu, bukan campur dengan sesuatu lain. Air telaga, ya Allah, keruh. Air telaga mana dia bersih sangat, dia keruh sikit lah. Sebab apa? Telaga. Jadi boleh pakai tak? Boleh pakai. Air paip, paip baru servis. Paip baru servis, tiba-tiba buka paip, bau. Ada bau sikit. Bau sikit, tak ada masalah. Boleh pakai buat wudu, boleh pakai mandi dan basuh najis. Jadi ada benda-benda yang mana berubah tu dia panggil berubah yang tak dapat lepas daripada air. Air tu tak dapat kita lepaskan daripada masuk ke tempat tu. Contoh kolah. Kita tak ada dah tempat lain selain pada kolah untuk letak air, maka kita pun letak situ. Tiba-tiba berubah, tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Bukan penambahan kita sendiri, memang tak dapat, tidak kena letak situ, tiba-tiba berubah, tak ada masalah, dimaafkan. Air paip, memang air lalu situ pun, tiba-tiba dengan sebab batu-batu yang ada di dam ke ataupun servis paip ke menyebabkan ada bau sikit, maaf. Tu memang tak nak bebas dia panggil.
Tak boleh air itu nak bebas daripada dia, mesti lalu kot dia, maka berubah sikit tak ada masalah. Jadi 3 sebab. Pertama, sebab mukhalatah. Itu kalau syarat lah. Apa mukhalatah? Arti mukhalatah bercampur dengan benda yang suci, yang tiada boleh membezakan dan menceraikan benda suci daripada air. Noktah. Pertamanya dia kata bercampur dengan benda suci yang tak boleh nak beza. Sebab apa? Warna sama. Contoh air mawar. Air mawar terjatuh sikit 2 titik. Terjatuh 3 titik contoh, atau 5 titik lah. Terjatuh. Lepas tu warna sama. Warna sama. Adalah berubah sikit bau tu, tapi taklah sampai tahap kita kata ni bukan air dah. Masih lagi kita kata ni air mutlak. Cuma bau mawar sikit. Dia tak panggil air mawar. Beza. Air mawar dengan air bau mawar lain. Tu. Air sabun dengan air bau sabun. Air bau sabun masih lagi mutlak. Tapi kalau air sabun bukan mutlak. Tu. Air sabun ni memang air itu kita sebut nama dia air sabun. Memang sabun penuh. Tapi kalau air bau sabun, maknanya sabun jatuh sikit. Kita pun kacau-kacau, baulah wangi sikit tu, wangi sabun sikit lah. Tak panggil air sabun lagi, tu maaf. Tapi kalau banyak sangat sabun sampai dipanggil air sabun, tu tidak boleh buat mandi, tak boleh buat wudu, tak boleh buat basuh najis. Tak boleh buat tu maknanya tidak boleh mengangkatkan najis pula. Bukan tak boleh pakai sabun masuk baju tu. Jadi dia bercampur dengan benda suci, tak boleh nak beza. Contoh air mawar tu, ataupun air sabun warna putih macam air ke. Ikutlah apa-apa yang kita kata tak boleh nak beza dengan air. Dan juga tak boleh nak menceraikan dia, tak nak pisah. Sebab dia cecair macam air, nak pisah ke mana? Air mawar jatuh 5 titik, nak korek lah ke mana air mawar tu? Dia campur dah dengan air. Bezalah kalau jatuh batu. Kalau jatuh batu berdebok, kita boleh ambil batu tu. Jatuh daun, kita boleh ambil. Tapi kalau jatuh milu, habis. Jatuh milu terbacuh sekali dengan air tu. Jatuh air mawar terbacuh sekali lah dengan air tu. Jadi tak boleh nak cerak. Benda yang suci dia bercampur, pelanggaran tak boleh nak beza, tak boleh nak ceraikan daripada air. Dan satu lagi, tiada masyaqqah, tak payah memeliharakan air itu daripada benda itu. Tak ada masyaqqah. Tak ada masyaqqah ni mana tak ada kepayahan. Tak ada kepayahan memeliharakan air itu daripadanya. Daripada apa? Daripada benda tu jatuh ke dalam air. Seperti kuma-kuma. Seperti kuma-kuma, hak ni satu tumbuhan yang ada dalam air. Dia panggil kuma-kuma. Satu tumbuhan yang berada di dalam air, dia panggil kuma-kuma. Dia panggil apa? Dia panggil kuma-kuma. Jadi kuma-kuma tu, ataupun dia kata kuma-kuma, contoh kuma-kuma, daun lah kita panggil. Jadi daun tu suci tak? Suci. Tu daun suci tak? Suci. Kuma-kuma tu lah. Daun tu suci. Lepas tu dia kata tidak. Itu seperti tu. Tu contoh bagi tiada masyaqqah tu. Contoh bagi tak ada kepayahan memeliharakan air daripadanya. Tak ada kepayahan daripada air untuk meliharanya. Contoh kuma-kuma. Kuma-kuma ni daun, payah nak jaga? Tak payah. Tak payah mana? Sebab kuma-kuma tumbuh dalam air. Boleh cabut gitu ya. Tapi dia campur dengan air sehingga air itu berubah warna. Contoh berubah warna merah. Tu. Kuma-kuma tu susah nak jaga. Daun tu tak susah, kita boleh ambil daripada kolam tu. Boleh ambil. Tapi dia ada di situ, tumbuh di situ. Dan sehingga menyebabkan air warna hijau ke, warna merah ke, maka air itu mutlak lagi tak? Mutlak lagi. Tu seperti kuma-kuma. Sebab apa? Sebab kuma-kuma ni tak payah nak jaga. Dia tak payah nak jaga. Tu dia kata, dan tiada masyaqqah memeliharakan air itu daripadanya. Tak payah nak jaga.
Senang ya. Boleh elok. Okey, kumur-kumur satu. Kemudian dia kata dan kapur. Kapur pun sama juga. Bukan dia ada dekat air tu. Kapur tu benda luar. Kapur tu benda luar. Jadi bila benda luar terjatuh dalam air, terjatuh dalam air, tapi air itu tidak dipanggil air kapur, air bau kapur contoh. Ataupun air yang berubah warna sikit macam kapur, tetap air itu masih lagi suci menyucikan. Tetap lagi suci menyucikan. Jadi tu dia sebut tadi, terkadang air mutlak itu berubah sama ada bau, rasa, warna dengan sebab yang pertama, iaitu bercampur dengan benda suci. Bercampur dengan benda suci yang tak boleh nak cerai, tak boleh nak pisah. Ataupun benda suci tersebut tidak ada masyaqqah untuk pisah dengan air. Contohnya kumar-kumar, contohnya kapur. Kapur tu benda di luar air, tiba-tiba dia terjatuh sikit. Berubahlah sikitnya. Berubah apa? Berubah bau contohnya. Berubah warna kapur, warna air itu kepada warna kapur contohnya, berubah sikit. Tidak ada masalah selagi mana masih lagi dipanggil air. Tapi kalau sampai tahap panggil air kapur dah, tu lain cerita lah. Pekat kapur dia. Cuma satu isu berkenaan contoh semayang jenazah. Semayang jenazah kan sunat air kapur. Ada nanti dalam bahasan kitab perukunan ni. Antaranya ialah air yang disunatkan untuk kita jiruhnya air yang campur kapur. Kapur tu maksud dia air yang bercampur kapur sikit. Bukannya kapur mutlak tu. Bukannya kapur semata-mata dah. Air yang kita campur dengan kapur supaya air tu wangi. Dan air yang bercampur kapur tu pula kita buat selepas daripada kita basuh. Kita buat dia ada kaifiat lah nanti akan datang, sama ada air kapur tu kita jiruh dulu ataupun air mutlak tu kita jiruh dulu baru air kapur. Jadi air yang mengangkatkan hadas jenazah tu ialah air suci tu, air suci menyucikan tu. Air kapur, air campuran lain itu untuk mewangikan jenazah ya. Untuk mewangikan jenazah. Jadi kalau air kapur tersebut sikit saja, sekira-kira kita kata air ni air mutlak tu cuma bau kapur, itu tak ada masalah. Tapi kalau air kapur semata-mata kapur, tu tak boleh buat wudu, tak boleh buat nyucikan najis, tidak boleh buat untuk angkat hadas junub. Tu kapur berat betul-betul, kapur putih macam kapur dah. Tak nampak macam air sikit habuk pun. Tu air kapur totok tu. Tu tidak boleh angkat hadas, tidak boleh ambil wuduk, tidak boleh untuk mandi junub dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana tadi? Dan mani. Air mani. Jadi air mani payah nak jaga. Tak payah. Air mani bukannya pasien duduk lain. Air mani di luar air. Tiba-tiba termasuk air mani. Kerana tak tahu termasuk air mani. Berubah dah air tu. Berubahlah sikit warnanya. Contoh. Warna dia agak kekeruhan sikit ya. Contohnya. Tapi masih lagi panggil air tak? Panggil air dia tak panggil air mani dah. Air satu koloh contohnya. Termasuk 2 titik air mani. Masih lagi panggil air tak? Panggil air lagi. Maka dia tak panggil air mani kan? Tak panggil air mani. Dah masuk tu benda suci tak? Benda suci. Mazhab Syafi'i, air mani itu suci. Mazhab Maliki saja air mani itu najis. Mazhab Maliki air mani najis, air madhi pun najis. Mazhab Syafi'i air madhi najis, air mani itu suci. Tu. Kalau air mani itu suci, kalau air mani itu najis, kita ni najis lah. Tu dari mazhab Syafi'i. Tu. Kemudian dan buah kayu. Buah kayu ni buah lah. Buah kayu ni buah daripada pokok kayu. Buah lah, buah-buah. Jadi buah. Buah pun payah nak jaga, tak payah. Buah ni tak payah jaga sebab dia bukan passion dalam air. Tu dia passion di luar. Contohnya kita punya kolam tu memang betul-betul bawah pokok. Tu betul-betul bawah pokok. Terjatuhlah buah tu dalam air berdebuk sampai berubah sikit warna. Berubah sikit warna. Dia panggil air lagi tak? Panggil air lagi. Tak ada masalah. Dan ditilik. Hak tadi tu kalau jatuh campur benda yang suci,
Air itu dicampur dengan benda yang suci, yang tak boleh dibezakan dengan air. Kemudian tak boleh nak cerai, tak boleh nak pisah, dan tak ada kepayahan untuk pisah daripada air. Dan ditilik, perlu ditilik. Jika adalah ubah air itu banyak. Hak tadi itu masalahnya ni baru jawab dia. Kalaulah berubah tadi banyak tu sekira-kira hilang daripada air tadi, nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan. Hanya suci jua hukumnya, hukum air. Tu. Jadi hak tadi campur benda yang suci. Contoh air mawar yang tak boleh beza warna. Jadi bila jatuh air mawar tu, orang panggil air lagi tak? Panggil air. Makna sikit lah. Kalau sampai tahap orang panggil tu air mawar, bukan lagi air mutlak ataupun air semata-mata, dia tidak boleh lagi menyucikan, hanya suci sahaja kerana telah jadi air mawar. Tu. Apa lagi? Contohnya air mani tadi jatuh dalam kolah tu, masih lagi tak dipanggil air kolah tu? Masih lagi dipanggil air. Maka suci menyucikan. Tapi kalau air mani tu terlalu banyak sehingga orang kata dalam kolah tu air mani saja, maka air tersebut tidak lagi menyucikan, hanya suci jua. Air mani suci tapi tak menyucikan. Apa lagi? Apa-apalah kita buat masalah yang mana benda tu benda suci campur dengan air. Benda tu benda suci campur dengan air. Masih lagi tak, kalau kita masih lagi tak dipanggil air, masih lagi dipanggil air. Mana benda yang qadar yang masuk dalam air itu sikit. Maka dia panggil air tersebut suci menyucikan. Tapi kalau banyak sangat benda yang lain masuk dalam air itu, sekira-kira kita tak panggil air mutlak, maka dia panggil tak menyucikan, hanya suci jua. Sabun jatuh dalam air. Bila sabun jatuh dalam air, dia masih panggil air ke? Atau dia panggil air sabun? Kita tengok, ni panggil air sabun dah ni. Bila panggil air sabun, maka tak boleh buat wuduk, tak boleh buat mandi, tak boleh buat basuh najis. Tapi kalau jatuh tu sikit saja, 1 camca contohnya, dengan sekira-kira kita tengok keruh sikit je, tak panggil lagi air sabun, maka dia tu boleh menyucikan. Dia boleh buat wuduk, dia boleh mandi, dia boleh basuh najis. Tu daripada tu la'alla sawab tak ada. La'alla sawab daripada tu tak ada. Dia diganti dengan dan. Dan jika ada ubah air itu sedikit, atau berubah ia air dengan suatu yang jadi daripada air itu, seperti kiambang. Kiambang ni satu pokok lah. Satu pokok yang ada di sungai. Kalaulah benda tu sedikit ubah air tu sikit je, ataupun benda yang campur dengan air itu terjadi daripada air, apa-apalah yang terjadi daripada air sehingga berubah warna air tersebut, atau bau atau rasa air, maka air itu suci menyucikan jua. Suci menyucikan jua. Jadi kalau benda tersebut masih lagi dipanggil air, benda tu campur dengan benda suci, air dicampur dengan benda suci, campur dengan tanah sikit ke, campur dengan serbuk ke, tapi masih lagi panggil air, maka dia panggil air itu masih suci menyucikan. Masuk rempah tu masuk sekira-kira kita masih lagi boleh panggil air, maka dia panggil air itu suci menyucikan lah. Tapi kalau masuk rempah sampai tahap air tu tak jadi air, dia panggil kari dah, maka tu tak boleh buat menyucikan. Tidak boleh basuh wudu, tidak boleh basuh najis, tidak boleh buat wudu ataupun mandi. Tu cerita dia. Tu kalau bercampur dengan benda suci. Bercampur ni mukhalatah. Mukhalatah ni benda yang satu lagi saya lupa cerita. Dia ada 2. Mukhalatah ni makna dia tu cerah. Dia mana dia tu bukannya seketul, dia bukan bertokok. Mukhalatah ni makna dia macam serbuk ke, macam dia panggil dia tak bertokok lah. Mukhalatah ni dia tidak bertokok, macam batu. Dia bukan. Kalau macam batu tu dia panggil mujawir. Tu. Mukhalatah ni benda yang macam serbuk, daun yang dikisar,
daun yang dicincang, dia tak putih. Tu dia panggil mukhalatah. Jadi kalau benda begitu campur dengan air, maka tubiklah dua hukum tadi. Kalau campur tu dengan makna air tu masih dipanggil air, maka air tu masih lagi boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh basuh najis. Kalau air tersebut, kalau campur dengan benda suci tadi yang hancur tu, sehingga menyebabkan hilang bau, sehingga menyebabkan hilang nama air, dia panggil air lain, maka air tersebut tidak boleh lagi menyucikan. Dengan makna tak boleh lagi buat wudu, tak boleh lagi buat mandi, tak boleh lagi buat basuh najis. Hanya boleh sentuh minum gitu boleh lah. Sebab dia suci, tapi tidak menyucikan. Tu yang pertama. Berubah air dengan sebab pertama, iaitu mukhalatah, benda yang hancur, benda yang bukan toko. Keduanya berubah dengan sebab mujawir. Tu mujawir ni lah orang panggil sebagai benda tu benda bertoko. Benda yang toko ataupun benda yang tak hancur lah dia panggil. Tu mujawir ni asalnya berjiran. Asalnya berjiran lah mujawir ni, yakni tercampur dengan benda yang suci yang boleh dibezakan. Dibezakan di sini makna yang boleh diasingkan dan diceraikan daripada air. Contoh batu, itu boleh diasingkan, boleh diceraikan. Batu jatuh dalam air. Apa lagi? Jatuh apa ya? Jatuh meja. Jadi meja boleh diasingkan, boleh diceraikan. Sebab dia bukan mukhalatah, dia bukan hancur meja tu stokor masuk air. Maka dia boleh dikeluarkan, dia boleh diceraikan. Maka inilah hukum dia akan datang, mujawir. Seperti gaharu, kayu gaharu jatuh dalam air. Kita boleh ambil tak? Boleh ambil. Tapi lepas ambil tu wangi habis satu air tu. Tu. Wangi habis satu air, berubah baunya. Okey. Tak jawab lagi tu. Dan cendana. Cendana. Dan minyak. Minyak pun dia kira kategori mujawir, sebab kalau kita buh air, buh minyak tu akan takung di atas. Dia tidak hancur. Dan barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu air mutlak. Dan jika banyak ubah air suci menyucikan jua. Kalau mujawir ni beza sikit. Jatuhnya cendana ataupun gaharu tadi, sehingga wangi habis satu air. Satu kolah tu wangi habis, memang berubah bau sangat-sangat banyak. Berubah dah apa? Masih lagi mutlak tak? Masih lagi mutlak. Kalau bab mujawir ni, bab tokor ni, boleh dicegat, boleh diambil kalau jatuh dalam air. Banyak sekali berubah sekalipun, contoh berubah banyak bau ke, rasa ke, warna, dia tetap dia panggil mutlak. Boleh buat mandi, boleh buat wudu dan basuh najis. Beza mukhalatah tadi. Mukhalatah tadi dia tak boleh cegat sebab dia dah hancur. Dia bukan bertokor lagi. Maka dia ada tafsil. Kalau dia tu masih dipanggil air campur benda tu, maka dia panggil air mutlak. Kalau tidak, dengan mana banyak air tersebut berubah sehingga tak dipanggil air, maka benda tu tak menyucikan, hanya suci sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.